Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak cikgu yang bijak lagi cerdik? Cikgu berharap semoga anak-anak sentiasa berada dalam keadaan sihat dan bersemangat setiap hari. Bertemu kita pada hari ini dalam rancangan Pintar Sains bersama-sama Cikgu Hidayu. Dalam rancangan Pintar Sains pada kali ini, cikgu akan membantu anak-anak untuk memahami topik kaedah pengasingan campuran. Bagi memudahkan topik ini difahami, pada hari ini cikgu akan mengaplikasikan kaedah pengasingan campuran dalam aktiviti harian yang biasa cikgu lakukan di rumah. Mari kita mulakan pembelajaran tentang kaedah pengasingan campuran dengan memahami dahulu maksud objek, bahan dan campuran. Menurut Kamus Dewan, objek ialah sesuatu yang dapat disentuh dan dilihat. Antara contoh objek ialah seterusnya. Apakah pula maksud bahan? Buat pengetahuan anak-anak, bahan ialah barang yang boleh dijadikan benda lain. Antara contoh bahan ialah sebelum kita mengenal maksud campuran, pernahkah anak-anak berfikir, dapatkah bahan dan objek dicampurkan? Ya, semestinya boleh. Pelbagai objek atau bahan yang dicampurkan dikenali sebagai campuran. Tahukah anak-anak, campuran sebenarnya boleh diasingkan? Terdapat 5 kaedah yang dapat digunakan untuk mengasingkan campuran, iaitu kaedah penurasan, kaedah penyisihan, kaedah penggunaan magnet, kaedah pengapungan dan kaedah pengayakan. Hai anak-anak, cikgu telah menyediakan air teh untuk sarapan. Buat pengetahuan anak-anak, air teh ialah suatu campuran. Lihat, terdapat sebuah teh di dasar teko ini. Cikgu akan menggunakan kaedah penurasan untuk mengasingkan campuran ini. Kaedah penurasan digunakan untuk mengasingkan campuran yang mengandungi bahan pepejal dan bahan cecair. Air teh ialah bahan cecair, manakala serbuk teh ialah bahan pepejal. Campuran ini dapat dituras dengan menggunakan penuras. Sekarang, cikgu akan tunjukkan cara air teh dituras. Air teh dituang melalui penuras. Serbuk teh kekal berada di dalam penuras dan berjaya diasingkan. Air teh telah menjadi jernih dan mudah untuk diminum. Selain penuras, kertas turas juga boleh digunakan dalam kaedah penurasan. Selain campuran air teh, campuran air kopi juga boleh diasingkan dengan menggunakan kaedah penurasan. Sekarang, cikgu hendak mengemas bekas alat tulis ini. Lihat, ini ialah campuran pen dan pemadam. Cikgu akan menggunakan kaedah penyisihan untuk mengasingkan campuran ini. Kaedah penyisihan digunakan untuk mengasingkan campuran yang mengandungi objek yang bersaiz besar dan mempunyai bentuk yang berbeza. Pen dan pemadam ialah objek-objek yang bersaiz besar dan mempunyai bentuk yang berbeza. Mari anak-anak, kita mulakan. Setiap objek ini dapat disisir dengan mudah ke dalam bekas-bekas yang berasingan. Lihat anak-anak, inilah hasil penyisihan sebentar tadi. Setiap objek dalam campuran ini telah berjaya diasingkan dan dapat disimpan dengan kemas.
Antara contoh campuran lain yang boleh diasingkan dengan menggunakan kaedah ini ialah campuran kacang tanah dan kuaci. Hai anak-anak. Ini kucing cikgu bernama Miko. Sekarang, cikgu hendak memasukkan pasir bersih ini ke dalam sangkar. Pasir ini telah bercampur dengan kek kertas lah. Ini sudah pasti perbuatan anak bongsu cikgu. Sekarang, cikgu perlu mengasingkan campuran ini dengan menggunakan magnet. Kaedah penggunaan magnet digunakan untuk mengasingkan campuran yang mengandungi objek atau bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Klip kertas ialah objek yang dapat ditarik oleh magnet, manakala pasir ialah objek yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Cikgu akan menggunakan magnet ini. Mari kita mulakan. Cikgu akan menghalakan magnet berdekatan dengan permukaan campuran. Wah! Lihat hasilnya anak-anak. Klip kertas telah tertarik ke arah magnet. Campuran ini telah berjaya diasingkan. Antara contoh campuran lain yang boleh diasingkan dengan menggunakan magnet ialah campuran jarum peniti dan butang baju. Selain kucing, cikgu juga ingin memelihara ikan emas dan meletakkannya di dalam akuarium ini. Tetapi, akuarium ini sudah terlalu kotor kerana telah lama terbiar di luar rumah. Lihat, terdapat campuran daun-daun kering dan pasir hiasan di dalam akuarium ini. Oleh itu, untuk membersihkan akuarium ini, cikgu akan mengasingkan campuran ini dengan menggunakan kaedah pengapungan. Kaedah pengapungan digunakan untuk mengasingkan campuran yang mengandungi objek atau bahan yang dapat terapung di atas permukaan air. Daun-daun kering ialah objek yang dapat terapung di atas permukaan air, manakala pasir hiasan ialah objek yang akan tenggelam di dalam air. Kita mulakan kaedah ini dengan memasukkan air terlebih dahulu ke dalam akuarium. Selepas itu, kacau campuran ini dengan menggunakan seluruh dan biarkan seketika. Kemudian, keluarkan daun-daun yang terapung di atas permukaan air ini. Lihat, daun-daun kering telah berjaya dikeluarkan. Antara contoh campuran lain yang boleh diasingkan dengan menggunakan kaedah pengapungan ialah campuran guli dan berbola polistrina. Hai anak-anak, sekarang cikgu hendak membuat kek lobak merah untuk hidangan minum petang. Mari kita mulakan. Aduhai, cikgu tersalah langkah lah. Sepatutnya, kismis dimasukkan ketika adunan telah siap disediakan. Sekarang, kismis telah bercampur dengan tepung. Nampaknya, cikgu perlu mengayak campuran ini untuk mengasingkan kismis daripada tepung. Kaedah pengayakan digunakan untuk mengasingkan campuran yang mengandungi bahan yang bersaiz halus dan bersaiz besar. Dalam campuran ini, tepung bersaiz halus, manakala kismis pula bersaiz lebih besar daripada tepung. Alat yang digunakan untuk mengayak campuran dikenali sebagai pengayak atau penapis. Kita mulakan dengan memasukkan campuran ke dalam pengayak. Kemudian, kita ayak campuran seperti ini. Tepung yang bersaiz halus
akan menembusi lapisan pengayak, manakala kismis yang bersaiz besar akan kekal berada di dalam pengayak. Lihat, tepung dan kismis telah berjaya diasingkan. Kaedah pengayakan biasa digunakan ketika membuat kuih atau kek. Antara contoh campuran lain yang boleh diasingkan dengan menggunakan kaedah pengayakan ialah campuran tepung dan ikan bilis. Akhirnya, cikgu telah selesai mengemas rumah. Sebentar tadi, anak-anak telah mempelajari 5 kaedah pengasingan campuran, iaitu kaedah penurasan, kaedah pengisihan, kaedah penggunaan magnet, kaedah pengapungan dan kaedah pengayakan. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap anak-anak dapat mencapai objektif pembelajaran dan menguasai topik kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi.